Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhan bin Muhammad Zaini. Nombor metrik 17 DIB 20F1032. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dari segregasi ke integrasi. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dari segregasi ke integrasi. Segregasi dan integrasi adalah merupakan dua konsep yang berbeza. Segregasi perlu dielakkan. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk memupuk integrasi di dalam kalangan rakyat. Segregasi berlaku kerana daripada dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh pihak British berdasarkan kegiatan ekonomi mengikut etnik. Kepelbagaian rakyat Malaysia perlu dilihat sebagai aset yang tidak sekadar berjaya memupuk kesepaduan sosialnya, malah menuju ke arah integrasi. Integrasi hanya akan dapat terjelma apabila rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik itu bersedia menerapkan unsur-unsur akomodasi, akulturasi hingga ke peringkat asimilasi dalam kalangan mereka. Objektif yang saya dapat daripada tajuk dari segregasi ke integrasi ini ialah saya dapat memahami konsep segregasi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia ini. Selain itu, saya dapat menilai peranan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Saya juga dapat menghargai peranan masyarakat dan NGO dalam konteks hubungan etnik di Malaysia ini. Dari pengasingan ke penyatuan. Sebelum merdeka, Tanah Melayu telah melaksanakan dasar pecah dan perintah di bawah penjajahan British. Dasar ini telah mewujudkan segregasi dalam kalangan etnik yang mengukuhkan kuasa politik dan ekonomi British di Tanah Melayu ini. Selepas itu, bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat, Malaysia telah mengutamakan integrasi. Integrasi adalah proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan dan ciri-ciri sosial yang dapat diterima oleh semua etnik di Malaysia. Dalam konteks Malaysia, integrasi merupakan satu proses mewujudkan satu identiti nasional di kalangan etnik yang terpisah dari segi budaya, agama, sosial dan kawasan penempatan. Integrasi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dicapai di dalam waktu yang singkat. Tahap hubungan etnik dapat dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dengan hubungan terpisah. Hubungan terpisah iaitu segregasi sehingga hubungan yang terbentuk sebati iaitu amalgamasi. Hubungan yang rapat mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perpaduan antara pelbagai etnik yang terdapat di Malaysia ini. Terdapat banyak cabaran yang dalam memupuk integrasi di dalam Malaysia. Faktor-faktor yang mencetuskan perpecahan adalah prasangka, perkauman, diskriminasi, stereotip, rasisme, etnosentrisme dan taraf pendidikan. Walau bagaimanapun, Malaysia sering dijadikan contoh kepada negara-negara lain kerana berjaya mewujudkan keharmonian dalam kalangan etnik. Kejayaan ini merupakan hasil usaha kerajaan yang bersifat top-down dan disokong oleh pihak swasta, NGO dan rakyat sendiri yang bersifat bottom-up. Usaha ini dipelopori oleh kerajaan untuk memastikan kestabilan politik dan keadilan sosioekonomi serta kestabilan politik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Daniel Khairullah bin Hamzah. Saya daripada kelas DIB 1A. Nombor pendaftaran saya 17 DIB 20F1022. Hari ini saya akan menerangkan tentang peranan kerajaan. Peranan kerajaan terbahagi kepada dua. Yang pertama, memupuk semangat hubungan etnik yang harmoni telah menjadi agenda utama kerajaan yang dilaksanakan melalui dasar-dasar tertentu. Poin yang kedua, pelbagai agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan usaha menyatupadukan masyarakat pelbagai etnik. Antara agensi kerajaan yang terlibat dalam usaha ini ialah yang pertama, Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPIN. Yang kedua, dasar-dasar kerajaan. Yang ketiga, strategi persefahaman politik.
Yang keempat, strategi keseimbangan politik. Yang kelima, strategi kebudayaan. Fungsi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (GPNIN) bertanggungjawab memupuk dan memelihara perpaduan antara etnik di negara ini. Jabatan ini juga diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dasar-dasar kerajaan. Kerajaan merangka dan memberi penekanan kepada beberapa dasar dalam bidang sosio-ekonomi yang menjurus kepada perpaduan. Contohnya, dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan kebangsaan, rukun negara, dasar pembangunan negara dan dasar sosial negara. Strategi persefahaman politik memupuk perpaduan negara berasaskan peruntukan dalam perlembagaan, merangkumi sistem kerajaan persekutuan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa kebangsaan, hak asasi manusia, hak istimewa Bumiputera dan lain-lain. Keseimbangan ekonomi, mengimbangkan kedudukan sosioekonomi antara etnik dan wilayah serta mengurangkan pengenalan etnik berdasarkan kaum. Yang kedua, mengurangkan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan wilayah. Usaha lain yang dilakukan oleh kerajaan ialah sistem pendidikan, menyemai semangat perpaduan dan menanamkan sikap dan nilai dapat melahirkan kesedaran nasional. Yang kedua, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Yang ketiga, menyeragamkan kurikulum peperiksaan persijilan yang mempunyai pengiktirafan yang sama. Kepercayaan agama. Kepercayaan agama terbahagi kepada dua. Perlembagaan dan rukun negara menjamin bahawa rakyat Malaysia bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, walaupun agama Islam agama persekutuan, tetapi agama lain dilindungi oleh perlembagaan. Selepas itu, kebudayaan. Usaha ini mewujudkan kebudayaan nasional yang menjadi milik bersama rakyat negara ini sebagai asas pembentukan bangsa jati diri nasional dan perpaduan. Kebudayaan suku yang lain bebas diamalkan selagi tidak jajaskan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip dasar kebudayaan kebangsaan terbahagi kepada tiga. Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar. Yang tiga, Islam menjadi unsur penting. Iaitu keselamatan. Kerajaan mengatur langkah keselamatan untuk memelihara dan mengekalkan perpaduan. Seterusnya, mencegah daripada berlakunya ancaman keselamatan negara dan ketenteraman awam, iaitu termasuk penguatkuasa undang-undang ke atas, kebebasan bercakap, berhimpun dan tubuhkan persatuan, tahanan preventif, akta hasutan, kawalan penerbitan, pemulihan melalui usaha menterangkan keadaan setelah berlakunya konflik. Seterusnya, pembangunan kawasan. Kerajaan memajukan penempatan baru dengan mengambil kira aspek perpaduan etnik. Mereka juga menubuhkan rukun tetangga dan anjurkan aktiviti yang melibatkan semua pendudukan tanpa kira kaum dan agama. Menyediakan prasarana seperti dewan komuniti dan serbaguna untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan. Membina perumahan yang mengandungi pelbagai kos rendah, sederhana dan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afif bin Ahmad Hilmi dari kelas DIB 1A. Nombor pendaftaran 17 DIB 20F1018. Saya ingin menerangkan tentang penggunaan tenaga manusia. 1. Memastikan agar sebarang lantikan jawatan tidak berdasarkan faktor kaum, agama dan budaya. Yang kedua, majikan memainkan peranan yang penting menerapkan unsur perpaduan di kalangan pekerja melalui dasar program dan aktiviti syarikat. Yang ketiga, menggalakkan interaksi di antara pekerja daripada pelbagai etnik bagi mengurangkan sikap prejudis dan salah tanggapan.
Media massa terbahagi kepada dua, iaitu memupuk perpaduan melalui penyampaian maklumat melalui media massa dan elektronik. Yang kedua, menghubungkan rakyat masyarakat terpencil di kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak. Kesukanan juga terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah mewujudkan pergaulan dan interaksi sosial bagi memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan semangat patriotisme dan mencairkan perasaan etnosentrisme. Perpaduan dan pertubuhan sukarela, menubuhkan jentera kemasyarakatan seperti rukun tetangga dan persatuan penduduk bagi menjayakan penerapan nilai murni dan perpaduan melalui aktiviti kemasyarakatan. Penyelidikan dan penerbitan bahan bacaan. Yang pertama, memperbanyakkan penyelidikan tentang perpaduan dan hubungan etnik. Yang kedua, hasil kajian digunakan untuk merangka strategi dan perancangan program berkesan serta mengukur semangat perpaduan. Pemantauan isu-isu semasa dan konflik, mewujudkan mekanisme pemantauan tahap perpaduan dan integrasi nasional secara berterusan dan sistematik. Panel Penasihat Perpaduan Negara, panel dan Jawatan Kuasa Penasihat Perpaduan Peringkat Negeri JKPPN bertujuan untuk membincangkan isu perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, bertindak sebagai penyelaras kepada agensi lain dan seterusnya. Bertanggungjawab menasihat, melapor dan mendapatkan persetujuan jemaah menteri tentang isu yang berkaitan dengan perpaduan. Program dan aktiviti perpaduan terbahagi kepada tiga, iaitu 1. Merangka program pemetaan perpaduan untuk tingkatkan kesedaran dan penghayatan kumpulan sasaran. Yang kedua, melaksanakan aktiviti berbentuk pendidikan pelbagai budaya dan dicadangkan dalam bentuk kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Yang ketiga, mewujudkan latihan dalam bidang komunikasi antara budaya. Memperkasakan sekolah wawasan terbahagi kepada dua, iaitu 1. Memperkenalkan konsep sekolah wawasan sebagai satu daripada pendekatan alternatif untuk pupuk perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, menggabungkan dengan membina 2 atau 3 buah sekolah rendah yang berlainan bahasa pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul Amir Kamarudin daripada kelas DIB 1A. Nombor pendaftaran 17 DIB 20F1040. Seterusnya saya akan lanjutkan presentation dari segi penerimaan budaya. Masyarakat bukan Melayu seperti Cina dan India, termasuk juga etnik Bumi Putra di Sabah dan Sarawak, telah menerima budaya etnik Melayu dari segi pakaian dan makanan. Begitu juga etnik Melayu menerima budaya daripada etnik lain seperti penggunaan ampau yang terkenal di dalam budaya etnik Cina. Seterusnya, program IPT. Ia menggalakkan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan di kalangan mahasiswa yang berpelbagai etnik. Antaranya, menawarkan kandungan kursus di semua IPT yang menitik beratkan dari segi aspek pendidikan yang harmoni dalam masyarakat pelbagai etnik. Mewujudkan kelab perpaduan atau rukun tetangga menyemai kesedaran tentang kepentingan perpaduan. Mewujudkan program hikmat masyarakat, yakni memberi pengalaman dan memahami kehidupan rakyat Malaysia. Menerapkan sikap perpaduan di kalangan pensyarah dengan memberi pendedahan tentang kursus perhubungan etnik. Peranan NGO dalam konteks hubungan etnik juga memberi peranan untuk mempercepatkan proses hubungan etnik di Malaysia. Terdapat pertubuhan yang berasaskan etnik seperti Pertubuhan Belia Malaysia, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia. Barisan kepimpinan yang terdiri daripada pelbagai kaum, contohnya Majlis Belia Malaysia. Terdapat pembahagian mengikut kaum seperti Pergerakan Belia 4B, Persatuan Belia Tamil, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Perniagaan Cina dan Dewan Perniagaan India Malaysia. Persatuan tersebut digunakan oleh NGO untuk adakan dialog dan seminar. Dana dan geran yang diperolehi oleh pihak swasta
dan penubuhan institusi seperti Koridor Rakyat Multimedia MSC dan Akademi Sains Negara merupakan penjana pembangunan ekonomi negara yang akan memberi banyak peluang pekerjaan kepada semua golongan tanpa mengira etnik. Multinational Corporation MNC menaja aktiviti yang memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Contohnya YTL Corporation, Lion Group, Maxis dan Berjaya Group. Syarikat berkenaan sering menganjur aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan pelbagai etnik melalui penajaan dalam pendidikan, penjagaan alam sekitar, kebajikan atau hari keluarga. Tajaan atau sumbangan tersebut dikenali sebagai Corporate Social Responsibility. Matlamat syarikat MNC memberi peluang kepada golongan sasar tanpa mengira etnik, khususnya di luar bandar, menikmati bantuan daripada program CSR. Kesimpulannya, usaha ke arah mewujudkan integrasi etnik di Malaysia perlu melibatkan pelbagai pihak dan tidak seharusnya diserahkan kepada pihak kerajaan semata-mata. Pelbagai dasar-dasar yang dibuat oleh pihak kerajaan seharusnya disokong oleh masyarakat, NGO ataupun pihak swasta bagi memastikan hubungan etnik sentiasa berada di dalam keadaan harmoni. Sekian daripada saya, terima kasih.